Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustawfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Iaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang mana tetap dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketaatan. Dan di kalangan orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kalangan mereka juga yang memohon keampunan pada Allah pada waktu sahur. Sadaqallahul azim. Suratul Imran ayat yang ke-17. Dikasihi Tuan Pengerusi, seterusnya Tuan Imam, ahli jawatankuasa, para jemaah Muslimin dan Muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih diberi nikmat berada pada malam ke-10 Ramadan. Kita berjaya berada pada tanggal ke-9 dan insya-Allah kita akan memasuki yang seterusnya pada fasa yang kedua, iaitu ke-10 yang 2 daripada Ramadan. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus berada bagi memastikan kita beribadah pada sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamah kita untuk terus dan rezekikan kita Lailatul Qadar, insya-Allah. Ayat yang Ustaz baca tadi daripada Suratul Imran ayat yang ke-17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut perihal orang-orang yang sabar. Begitu juga orang-orang yang benar. Begitu juga orang-orang yang mana mentaati dan taat pada perintah Allah. Dan orang yang menginfakkan harta. Semua golongan ni para hadirin sekalian yang disebut sebagai hamba yang benar-benar mengharapkan redha Allah. Selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka mengambil kesempatan untuk mohon keampunan pada Allah pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan memohon ampun pada Allah pada waktu sahur. Sahur ni tuan-tuan, ia adalah satu waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham sahur ni? Apa dia faham sahur? Orang faham sahur ni apa dia? Menu makan. Makanan sahur. Faham sahur tu ialah dengan keadaan bangun makan. Kalau faham sahur macam tu tuan-tuan, tak tepat tu fahaman tu. Sahur tu ialah satu waktu. Waktu tu dia ada benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar di kalangan umat baginda supaya jangan tinggalkan peluang pada waktu tu. Dia bukan Ramadan saja waktu sahur, sebelum Ramadan pun ada waktu sahur. Kita tengah malam, dia ada 3 fasa. Hari ni pengungsi siang dan malam, cerah dengan siang sama banyak, 12-12. Kalau tengok balik semalam, waktu dia tu seimbang, nisbah kepada perkiraan. Tu nampak cuaca hari ni nampak lain sikit tak?
Malam dia ada 3 fasa. Pertama yang disebut awal malam. Awal malam ni ialah ni waktu awal malam ni. Yang kedua dia ada waktu tengah malam. Yang ketiga akhir malam. Awal malam ni di dalam bulan Ramadan ada amalan yang kita dapat pahala seumpama menghidup sepanjang malam. Sabit daripada hadis Nabi daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa dia yang mana menghidupkan sepanjang malam bersama dengan imam sehingga selesai. Maknanya dirujuk di sini kata Al-Imam Nawawi, kalau orang tu hidupkan awal malam dengan tarawih maka namanya qiyam. Apa ganjaran pahala? Kutiba lahu qiyamul lailah, seumpama dia dapat pahala beribadah sepanjang malam. Tapi dengan syarat jangan tinggal tu imam. Kalau tuan-tuan tinggal tu imam tak dapat ganjaran tu. Tuan-tuan boleh sahaja pahala beribadah sekadar tuan-tuan buat, tapi tak boleh fadilat seperti mana yang Nabi sebut ganjaran seumpama beribadah. Mana dia rujuk tadi bersama dengan imam. Habis tu ustaz tak payahlah nak bangun tahajud, tu masalah tu perbahasan lain, tapi nak sebutnya kelebihan sudah dapat pasal kita menghidupkan awal malam dengan tarawih. Tengah malam biasanya kita buat apa? Tidur. Tengah malam tu sunat dan menjadi galakan untuk tidur. Maknanya tengah malam tu tidur. Kemudian bangkit pada akhir malam. Akhir malam ni tuan-tuan, padanya ada satu waktu yang Nabi sebut disabit daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis suhuril barakah. Ambillah waktu dan ambillah masa sahur itu, kata Nabi, kerana padanya ada keberkatan. Waktu itulah dikatakan sahur tu waktu dalam ayat suratul Imran, wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur tu di antara amalan orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang jiwanya qanitin, taat setia pada Allah, orang yang senantiasa menginfakkan harta, dia ambil waktu sahur tadi, amalan dia ialah mohon keampunan. Itu maksud dia. Jadi Ramadan ni waktu sahur tadi kita ambil peluang pertama mohon keampunan, istighfar. Yang kedua ambil keberkatan. Keberkatan sahur itu duduk pada waktu yang Nabi sebut adalah pendek sahaja. Sahur ni dia tak panjang, tuan-tuan. Sahur ni pendek. Tu kalau tuan-tuan tengok dalam hadis lain Nabi sebut, kamu jangan lepas 2 benda, kata Nabi, dalam bulan Ramadan. Pertama kata Nabi, ta'jilul fit. Kamu jangan lepas peluang menyegerakan berbuka. Bermaksud menunggu waktu nak berbuka itu sunnah. Bukan menyegera buka tu maknanya 5 minit sebelum masuk maghrib buka dah. Bukan macam tu maksudnya. Menunggu nak berbuka tu sunnah. Pasal apa dia, para hadirin sekalian, kadang ada mustajab doa waktu tu. Ada setengah riwayat ada menyebut mustajab doa yang paling klimat punya waktu mana kita tengah makan tadi, waktu tu mohon pada Allah lagi mustajab. Pasal pada tuan-tuan, dia tengah makan, kalau kita ingat pada Allah, tuan-tuan, insya-Allah kita makan tak banyak. Pasal pada Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kalian makan minum tapi jangan berlebihan. Tapi apabila kita tengah makan, kita ingat pada Allah, waktu kita sebab sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan, pasal tak ingat. Cuba kalau tuan-tuan makan sambil ingat pada Allah, tuan-tuan makan, alhamdulillah, tuan-tuan doa pula. Doa ni tuan-tuan tidak sabit dengan mengangkat tangan pun tak apa dah. Ingat dalam hati pada Allah. Duk tengah suap makanan tu, ingat sahabat kita di bumi Palestin tak boleh makan. Sahur dengan buka tuan-tuan sama je makanan dia.
Hak tu ustaz sebut. Untuk Ramadan kali ni, apa yang surau masjid bagi makan, itulah rezeki kita. Jangan merungut. Jangan merungut, jangan kita rasa duka cita sekiranya kita beratur panjang, tiba-tiba kita boleh lebihan hanya sekadar lauk tu tak besar macam mana orang beratur awal. Tuan-tuan syukurlah banyak-banyak tuan-tuan. Pasal apa? Sebagai tanda syukur sahabat kita diuji hari ni, dia orang makan tak cukup. Usahakan makan tak cukup, nak berbuka dengan makanan pun tak ada. Kita hari ni Masya Allah, tabarakallah. Tapi sayang 1000 kali sayang, dek kerana nafsu manusia ni tuan-tuan, walaupun syaitan Ramadan ni sudah tidak beroperasi, memang tutup kedai syaitan Ramadan tuan-tuan. Memang tak boleh dia tuan-tuan. Hak tu Ramadan orang tak salahkan setan dah tuan-tuan. Ada orang kata, oh ini kerja setan, ada tak? Tak ada dah tuan-tuan. Pasal syaitan ni maknanya tutup kedai, dirantai oleh Allah, memang tak operasi dah. Tapi malangnya kita hari ni dah, kerana gagal kontrol nafsu yang Allah Ta'ala sudah jatuhkan dia pada 1 Ramadan, tuan-tuan perasa ada pengungsi. Kalau tuan-tuan nak tengok, sebenarnya Allah Ta'ala cipta manusia, tujuan asal dia tuan-tuan bila tuan-tuan tengok, salah satunya tuan-tuan tengok pada 1 Ramadan. Itulah matlamat sebenar Allah Ta'ala cipta manusia. Setuju tak pengurusi kalau ustaz cakap macam ni? Tak ada pernah kempen semaya tarawih macam semaya Jumaat. Ada orang buat tak kempen? Tak ada orang buat kempen semaya tarawih macam Jumaat. Yang ada kempen subuh macam Jumaat. Tapi bayangkan tarawih malam pertama nak puasa tuan-tuan, bukan macam tuan-tuan, lebih daripada semaya Jumaat. Betul tak? Pasal apa ustaz kata lebih? Jumaat muslimat tak datang tahu. Sehingga kan satu tempat tuan-tuan terpaksa sambungkan sewa kemah buat tempat solat. Betul tak? Semaya Jumaat tak buat kemah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikat sekemas-kemasnya iblis dan syaitan. Nafsu kita ni tuan-tuan tak ada kekuatan. Itulah sebenarnya manusia yang Allah Ta'ala cipta. Tapi malangnya tuan-tuan, kita cuba memberi nafas kepada nafsu, yang mana kita tahu nafsu tingkatannya begitu hebat. Ada yang disebut la amarah, nafsu mulhamah, nafsu yang disebut lawamah, ada nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah dengan nafsu kamilah. 7 kategori itu tuan-tuan, sebenarnya kita sudah memberi nafas semula kepada nafsu la amarah bisu, kata Nabi. Nafsu ni ialah kecenderungan kepada benda yang tidak baik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan satu kedudukan. Ada dalam diri kita nafsu lawamah dengan mulhamah. Mulhamah ni kecenderungan 50-50. Kadar buat benda baik dan tak nak buat tu sama banyak, tapi nak buat tu lebih banyak. Mujahadah kita sudah berlaku dah pada 2 dan 3 Ramadan. Dek kerana nafsu kita gagal, maka la amarah menguasai balik. Duduk pada malam 9-10 pada Ramadan, naik pada malam ke-11, kita kembali balik kepada nafsu la amaratun bisu. Tu tuan-tuan tengok kadar kedatangan orang untuk ibadah makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sebenarnya kita duduk pada tahap nafsu mulhamah dah, maknanya kita kurang mujahadah satu je. Hak tu dalam awal Ramadan, penat macam mana pun bangkit sembahyang zuhur, penat macam mana pun bangkit sembahyang subuh, penat macam mana pun baca Quran. Tapi hari ni dah masuk 10 Ramadan ni tuan-tuan semua dah, Allah letihnya, ya Allah, tak apalah, zuhur ni panjang, boleh sembahyang pukul 3. Nampak? Syaitan masih dibelenggu tuan-tuan. Siapa kita nak salah? Nafsu. Hak tu tuan-tuan tengok, apabila selepas Syawal, iblis hijau dia senang tuan. Pasal nafsu dah boleh survive dah hidup dia. Sebelum ni dia cacat awal Ramadan tuan-tuan, ibarat tempang. Syaitan tak ada, nafsu saja-saja tuan-tuan tempang, dia lemah. Itu menyebabkan kita semangat lah. Tapi sayang kita cuba beri nafas balik, menyebabkan dia boleh hidup dalam hari ni. Hak tu kita keseimbangan kita hari ni sudah duduk dalam keadaan terbalik semula. Kembalilah amarah. Nah,
Bila mana nafsu amarah akan naik kepada tingkatan paling tinggi, tuan-tuan? Duduk 10 terakhir Ramadan. Hak tu lagi dahsyat, tuan-tuan. Balik kampung, jam tengah jalan, nak marah pada orang, makan tak cukup, order makan tak sampai, tuan-tuan. Hak tu dia mula marah balik. Tuan-tuan, hak ni yang Nabi sebut. Kena hati-hati, tuan-tuan. Kenapa dia, tuan-tuan? Kerana Ramadan dia panggil madrasah, nak mendidik dan nak menghalang kita daripada tidak dikuasai oleh nafsu. Baik. Sahur ini ada waktu yang Nabi SAW sebut. Ustaz tengok ramai orang salah faham tentang waktu sahur. Ada orang makan pukul 12, pukul 1, sat lagi ajak pergi makan colek pula, contoh. Tuan-tuan nak makan tak ada masalah, silakan. Orang-orang Kelantan ni diubahi makan colek. Pesta colek. Satu makut RM100 ada. Satu makut RM80 ada. Udang sani, tuan-tuan. Makan, tuan-tuan. Nak punya nak balas dendam, tuan-tuan, pasal tarawih 20 pergi balas dendam dengan colek. Baik. Tuan-tuan nak makan silakan, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan jangan lepas peluang keberkatan, antaranya waktu sahur. Sahur ni, tuan-tuan, orang Melayu kita ni kadang-kadang dia faham sahur ni makan je sahur. Sebenarnya sahur ni, tuan-tuan, fokus sebenarnya bukan makan. Fokus benar ialah bangkit nak ibadah waktu sahur. Cuma ada sunnah dia. Sunnah dia adalah memakan sedikit. Tu sunnah dia. Tapi kalau tuan-tuan dah kenyang, tuan-tuan contoh malam ni, tuan-tuan lepas tadarus, kejap lagi ada lagi makan, lepas makan, lepas makan. Percayalah pengusi lepas ni, ustaz ramai akan tangguh dulu kuliah. Darah naik, kecil manis tinggi. Kau dia akan tipu mana ajiran tak datang malam esok ni. Anak Allah, darah tak stabil lah, kecil manis naik pulak lah. Habis duk makan, tuan-tuan, percayalah lepas. Jadi waktu sahur ni, tuan-tuan, dia adalah waktu yang sikat. Matlamat sahur, tuan-tuan, bukan nak makan. Masa sahur dibangunkan itu kerana nak buat sunnah. Hak Nabi buat apa dia? Menghidupkan pada waktu tersebut dengan doa dan dengan beristighfar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Cuma ada waktu yang kita boleh buat antara sunnah yang kita jangan tinggal. Sahabat Nabi ni, tuan-tuan, salah seorangnya Sayyidina Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni satu ketika dia kata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni dengan para sahabat, kata Sayyidina Zaid bin Sabit, aku pernah datang di rumah Nabi dan sahur bersama Nabi SAW. Tasahharna ma'an Nabi makna datang rumah Nabi dengan sahabat lain, sambil tu bersahur. Lepas kami makan sahur, kata Sayyidina Zaid bin Sabit, summa qumna ila solat. Kami pun dengan sahabat pun bangkit nak menunaikan solat. Masa kami bangkit nak menunaikan solat tu, para hadirin sekalian, sahabat Nabi bersama dengan Sayyidina Zaid bin Sabit tanya, ya Rasulullah, kam qadru ma bainahuma, berapakah kadar jarak antara subuh dengan waktu sahur tadi? Kam qadru ma bainahuma, berapakah kadar jarak dia? Maka kata Nabi SAW, qala Nabi 50 ayat, kadar jarak lebih kurang 50 ayat. Tuan-tuan, suratul Mulk kita baca 30 ayat, maka masa lebih kurang 10 ke 15 minit. Ustaz ambil lah, tuan-tuan, masa paling maksimum untuk 50 ayat 20 minit. Itu memang baca perlahan sangat lah tu. Kalau macam imam kita baca tuan-tuan 5 minit boleh habis. Kalau yang tu imam Indo tu solat tarawih 20 rakaat tu, tuan-tuan, mungkin satu nafas. Nak ceritanya, tuan-tuan, 50 ayat ni pendek. Kadar dia lebih kurang 15 ke 20 minit, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala hak Nabi sebut, maknanya mengakhirkan sahur, ada waktunya kita boleh mengambil fadilat dan mengambil keberkatan. Tuan-tuan jamuh sedikit dalam masa 15 ke 20 minit sebelum imsak. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, dalam mazhab Syafi'i, dia sebut ambil waktu sahur. Bukan subuh, tuan-tuan, sahur. Sahur dengan waktu kita sahur dengan makan tadi lebih kurang dalam imsak dengan sahur 10 ke 15 minit. Jadi kalau tuan-tuan dah makan tengah malam ni 12, tuan-tuan rasa kenyang, tuan-tuan jangan paksa makan lagi dah.
tuan-tuan ambil kelebihan, buka sebotol air, tuan minum 1 teguk, sudah dapat pahala, tuan-tuan mengambil keberkatan sahur. Ada orang kata kena makan juga waktu tu. Dia bukan sabit pada makan, tetapi paling kurang kata Nabi meminum seteguk air. Kalau dah tuan-tuan makan dah malam ni, esok pagi jangan makan lagi. Nanti nak sembahyang subuh jadi berat tuan-tuan. Hak tu lepas subuh, nah orang duduk buat wirid, kita dah mula ngantuk tuan-tuan. Dah tak ada naik waktu duha, dah tidur dah tuan-tuan. Pasal perut kenyang ni tuan-tuan. Jadi kalau dah makan sekejap lagi moreh, sahur sekejap lagi tuan-tuan, ambil air kosong dengan kurma. Dah hak paling afdal rutab, yang kedua kurma, tamar, yang ketiga air kosong. Tuan-tuan makanlah salah satu mula-mula pendahului. Kalau ada rutab, makan rutab dulu. Tak ada, ambil tamar. Tak ada tamar, minum seteguk air. Tuan-tuan dapat pahala menghidupkan, mengambil keberkatan sahur. Tak semestinya tuan-tuan makan nasi goreng, apa dia, nasi goreng cili padi, nasi goreng USA. Tidak, itu tidak termasuk daripada syarat untuk mengesahkan seorang tu dapat pahala sahur. Tidak. Orang Kelantan kalau sahur mesti ada singgah daging. Itu tak syarat dia tuan-tuan. Kalau ada lagi baik. Tapi nak cerita, tuan-tuan ambil kelebihan walaupun 5 minit. Contoh, kita bangun terkejut. Subuh pukul 6, 10 minit lebih kurang. Bangun tuan-tuan pukul 5.45. Pada masa tu muslimat tak payah nak kalut duk goreng bihun, tak payah nak kalut masuk nasi lagi. Memang tak kadang dah. Jadi muslimah ambil air, ambil buah kurma, bagi suami kita minum, bagi suami makan. Sudah dapat pahala ataupun sudah dapat sunnah keberkatan pada waktu sahur. Ni kita kadang-kadang tengok Allah nak habis dah tak sempat dah tidur juga tuan-tuan. Seteguk yang terakhir sunnah pada waktu tersebut ialah 2 rakaat. 2 rakaat ni tuan-tuan bukan Ramadan tuan-tuan. Sebelum Ramadan kita buat dah, tapi jarang amal pasal kita jarang bangkit awal. Jadi Ramadan ni boleh dikatakan kita bangkit awal, jangan miss 2 rakaat. Dalam satu hadis kata Nabi, rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum nak sembahyang subuh kita buat solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni tuan-tuan, dia bermula dengan fajar kazib, berakhir dengan fajar sodik. Tu dekat nak masuk subuh, dah habis dah. Hak tu sahur, setengah riwayat kata fajar sodik tu dah habis dah sahur dah. Bermula dengan fajar kazib tu, bermula fajar sodik tu dah habis. Maknanya singkat sangat pada waktu fajar tu. Tuan-tuan buat 2 rakaat, tuan-tuan aman, maka tuan-tuan dapat waktu yang mustajab doa seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Taala sebut dalam suratul Imran, wabil ashar yastaghfirun. Di waktu sahur itu sebaik-baik amalan ialah memohon keampunan, bukan makan semata-mata. Cuma makan tu kita nak ambil sunnah Nabi lah. Makan sedikit. Nabi makan tak banyak. Kata Aisyah, waktu sahur Nabi makan tak banyak. Antaranya Nabi kurang nisbah pada makanan, Nabi mengambil sedikit antaranya minuman, supaya nak menambah ataupun nak dapat kelebihan keberkatan pada waktu sahur. Boleh tuan-tuan, insya-Allah di penakhir ni tuan-tuan, kita duduk di nak menuju ke fasa kedua. Tuan-tuan jangan miss sahur, jangan miss solat sunat 2 rakaat. Yang ketiga, jangan miss 12 rakaat solat sunat yang mengiringi tadi. Qabliyah ba'diyah, tuan-tuan jangan miss 12 rakaat. Kata Nabi, barang siapa yang menunaikan 12 rakaat, maka dibina rumahnya di dalam syurga. Bermaksud tuan-tuan, kalau rumah dalam syurga ada, takkan tuan tak ada dalam rumah tu. Nah, pelik juga fungsi rumah ada dalam syurga tapi tuannya tak ada. Mustahil lah tuan-tuan. Maknanya dibina rumah dalam syurga, bermaksud orang yang mendirikan 12 rakaat, di antaranya ialah orang itu dibina rumah khusus dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kata Sayyidina Ummu Habibah Ramlah binti Sufyan, hak Nabi beri penekanan antaranya ialah 4 rakaatin qabla zuhri wa ba'da zuhri haramahun nar.
diharamkan tubuh orang menunaikan 4 rakaat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, haramkan baginya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni besar ganjaran pahala ni. Maknanya cerita Ramadan kita dah tak ada lunch, dah tak ada dah. Kita rehat pun di masjid dan surau. Jangan sekadar rehat, ambil kesempatan untuk melakukan qabliyah 4, ba'diyah 4. Insya-Allah mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah sebaik-baik ganjaran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita termasuk di kalangan orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, cukup sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang baik tak sampaikan itu datang daripada Allah. Kurang terkasar bahasa kelemahan pada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.